السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hari ini kita akan sambung tanda-tanda kecil kiamat yang ketujuh. Munculnya orang yang mengaku sebagai Nabi. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, la taqumus sa'ah hatta yub'atsa ad-dajjalun al-kazzabun qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, tidak akan datang kiamat sehingga dibangkitkan pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku menjadi Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara tanda-tanda kecil hampir berlakunya kiamat, ada golongan ataupun ada orang yang mengaku menjadi Nabi yang jumlahnya 30 orang, lebih kurang 30 orang. Sebahagian mereka telah muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka akan sentiasa muncul. Pada zaman kita pun ada juga orang yang mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul. Contohnya yang terbaru, pada beberapa tahun yang lalu, ada orang Selangor yang mengaku menjadi Rasul. Namanya Kahar, Rasul Melayu katanya. Haji Kahar mengaku menjadi Rasul, diutus kepada orang Melayu. Ini adalah satu perkara yang sangat mengarut, dan benarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan munculnya pembohong-pembohong yang mengaku menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan mereka ada pengikut yang sangat ramai. Di antara 30 orang itu telah muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi pun ada juga orang yang mengaku menjadi Rasul. Ialah Musailamatul Kazzab, Musailamah Al-Kazzab. Nama dia Musailamah Al-Kazzab, gelarang. Musailamah, seorang yang penipu, yang mengaku menjadi Nabi pada akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman-zaman akhir sebelum Nabi wafat, ada dah Nabi duk ada pun ada juga yang mengaku menjadi Nabi. Pada zaman kita ni lebih-lebih lagi lah. Musailamah ini telah ramai pengikutnya, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap kaum muslimin cukup besar. Musailamah ni ada ramai pengikut, dan dia ni boleh buat perkara yang pelik-pelik. Dia nak mengatasi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangkan perkara pelik dengan menzahirkan sihir-sihir yang dengan bantuan syaitan dan jin. Dan dia mengaku ada beberapa surah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Musailamatul Kazzab, hingga dia dibunuh oleh para sahabat pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang Yamamah.
Dia dibunuh pada zaman Sayyidina Abu Bakar memerintah dalam peperangan Yamamah. Itu yang orang yang mengaku menjadi Nabi pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat, pada zaman Abu Bakar di Madinah Al-Munawwarah. Di Yaman muncul pula Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai Nabi, lalu dibunuh oleh para sahabat sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Yaman pun ada juga orang yang mengaku jadi Nabi. Masa tu pun Nabi tu ada lagi. Ada dah yang mengaku menjadi Nabi. Di Yaman. Dan muncul pula Sajah, namanya Sajah, yang mengaku juga sebagai Nabi. Dan dia dikahwini oleh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah tu mengaku jadi Nabi dah. Anak murid dia Sajah ni pun mengaku jadi Nabi juga. Kemudian ketika Musailamah dibunuh, dia kembali kepada Islam. Sajah ni insah dan bertaubat, kembali kepada Islam. Hukum orang yang mengaku menjadi Nabi adalah kafir. Jatuh, keluar daripada Islam, murtad, keluar daripada Islam, orang yang mengaku menjadi Nabi. Sebab Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi dah selepas daripada Rasulullah SAW. Demikian pula Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, tapi kemudian dia bertaubat dan kembali kepada Islam dengan keislaman yang baik. Lalu muncul pula Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Ni nama-nama orang Arab belaka ni, hak jadi Nabi ni. Tak? Yang menampakkan cintanya kepada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menuntut darah Sayyidina Husin. Pengikutnya ramai sekali. Bahkan dapat menguasai kota Kufah pada permulaan pemerintahan Ibnu Zubair. Di Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ni, dia mengaku menjadi Nabi dan tinggal di Kufah, di Iraq, yang kita telah baca dalam peperangan Jamal itu. Kemudian dia diperdayakan oleh syaitan sehingga dia mengaku menjadi Nabi, dan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu kepada dia. Alasan yang menguatkan bahawa beliau termasuk salah seorang pembohong besar ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud sesudah mengemukakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis yang kita baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim tadi, mengenai pembohong-pembohong besar itu daripada Ibrahim An-Nakai, bahawa dia bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, apakah engkau menganggap Mukhtar ini termasuk mereka, iaitu pembohong-pembohong besar? Ubaidah menjawab, ketahuilah, dia termasuk kepalanya. Kepala pembohong, kepala jahat pada zaman tu. Dan ada lagi Al-Harith Al-Kazzab yang muncul pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, pada zaman selepas zaman Khulafah Ar-Rashidin, pada zaman Abbasiyah, pada zaman Muawiyah, ada lagi yang mengaku menjadi Nabi. Pada zaman moden kita ni, ada orang yang mengaku menjadi Nabi daripada India, iaitu Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani di India. Dia mengaku menjadi Nabi. Mula-mula mengaku menjadi Nabi Isa, lepas tu mengaku jadi Nabi pula dah. Dan dia juga mengatakan bahawa Isa tidak hidup di langit, serta lain-lain pengakuan dan ajaran batilnya. Para ulama telah berpendapat ajaran-ajaran yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad yang kita sebut yang masyhur ialah agama Qadiani. Orang yang menganut agama Qadiani ni dulu disebarkan di Pulau Pinang, masuk ke Pulau Pinang
melalui India masuk ke Pulau Pinang. Jadi ada pengikut dan ada masjid dia didirikan di Pulau Pinang pada zaman awal 80-an 90-an dululah. Sekarang ni tak ada dah agama Qadiani ni di Malaysia kita ni, atas usaha jabatan-jabatan agama Islam, penerangan. Jadi mereka telah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Pengikut-pengikut Qadiani ni, Mirza Ghulam Ahmad ni, dia akan pergi ke satu tempat namanya Qadiani di India untuk menunaikan ibadat haji. Kita nak pergi ibadat haji pergi Mekah tak, dia pergi buat haji di Qadiani di India. Pembohong-pembohong itu akan sentiasa muncul satu persatu sehingga keluarnya pembohong akhir zaman yang terbesar, iaitu Dajjal. Sebelum keluar Dajjal, ketua pembohong ni, keluar dulu anak-anak murid dia, anak-anak murid Dajjal tu keluar. Yang ke-8, tanda-tanda kiamat kecil yang ke-8, meratanya keamanan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yasirra al-rakibu baina al-Iraq wal Makkah, la yakhafu illa dhalal at-tariq." Tidaklah datang hari kiamat, tidak akan berlaku kiamat sehingga seseorang dapat berkenderaan antara Iraq ke Mekah dengan tidak berasa takut kecuali khawatir dhalal al-tariq, sesak jalan. Kecuali sesak jalan je takut. Perkara ini telah terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Maknanya kalau orang puang pun berjalan seorang diri nak bagi ke Mekah daripada Iraq ke Mekah, tak takut. Tak takut ke perampok, tak takut ke binatang buah ke, mana dalam keadaan aman. Perkara ini telah berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ketika Islam dan keadilan meliputi negara-negara yang ditakluk oleh kaum muslimin. Perkara ini juga diperkuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda bersabda kepada Adi, "Wahai Adi, apakah engkau pernah melihat Hirah?" Adi menjawab, "Belum. Cuma engkau pernah memberitahunya." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika umurmu panjang, nescaya engkau akan melihat perempuan yang pergi dari Hirah hingga bertawaf di Kaabah dengan tiada berasa takut selain Allah." Ini hadis sahabat tanya kepada Adi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada Adi, "Mu tahu tak Hirah?" Hirah ni setengah ulama mengatakan di utara negeri Yaman. Di negeri Yaman, negara Yaman lah, Hirah. Akan datang seorang perempuan daripada Hirah nak pergi ke Mekah dan dia bertawaf di Kaabah tanpa rasa takut. Tak takut. Aman dan selamat pada zaman tu. Hal ini juga terjadi pada zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa pada akhir zaman nanti akan berlaku lagi meratanya keamanan apabila dunia akan diperintah oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Yang ke-9, tanda-tanda kecil hampir kiamat yang ke-9, munculnya api di Hijaz. Munculnya api di Hijaz. Hijaz ni peta Arab dululah, sebelum penjajah Perancis mari pecah-pecahkan negara-negara umat Islam macam hari ni, dulu dipanggil Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah, mana lagi, Yaman, semenanjung Hijaz. Semenanjung tanah Arab tu ialah semenanjung Hijaz. Daripada negeri Syam sampai ke Yaman tu dipanggil Hijaz dulu. Mekah, Madinah termasuk dalam Hijaz. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta takhrujun naru min ardil Hijaz, hingga keluarnya api dari bumi Hijaz, tadi'u a'naqal ibil bil Basri, tidak akan berlaku kiamat sehingga keluarnya api dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher ataupun tengkok-tengkok unta di Busra. Busra terletak di negeri Syam, Syria. Rawahul Bukhari dan Muslim. Api ini telah keluar. Api yang dikatakan akan keluar di Hijaz ni telah keluar pada pertengahan abad ke-7 Hijrah, iaitu pada tahun 654 Hijrah. Al-Iman Qutubi dalam kitab At-Tazkirah mengatakan api itu keluar pada malam Rabu bulan Jumadas Tsani, bulan Jamadil kedua. Kalau kita gak Jamadil akhir lah, pada bulan Jamadil akhir 654 Hijrah. Api itu keluar membakar di Madinah pada ketika itu, di Harrah nama tepat, sehingga kan api itu membakar batu-batu di Madinah sehingga hitam legam batu tu. Api itu keluar pada malam Rabu bulan Jumadil Tsani, Jamadil akhir, dan api itu padam pada hari Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari lah. Imam Nawawi berkata, pada zaman kita ini telah keluar, pada zaman dululah, pada zaman Imam Nawawi sebelum tu, telah keluar api pada tahun 654 Hijrah. Api itu sangat besar dan ia datang dari sebelah timur Madinah, di Harrah. Hal ini diketahui oleh semua penduduk di negeri Syam dan negeri-negeri di sekitarnya, dan saya sendiri diberitahu oleh penduduk Madinah yang mendatanginya. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Imam Muslim. Ibnu Katsir menyebut bahawa ramai orang Arab di Busra, di Syam, di Syria melihat leher-leher unta disinari cahaya api yang muncul di tanah Hijaz. Makna api besar lah. Kalau terbakar di utara Madinah tu, Madinah sepadang Jordan, lepas Jordan sepadang Palestin, lepas Palestin Syria. Kalau ikut gitu jauh, maknanya besar lah api tu, sehingga kan nampak tengkok-tengkok unta di Busra, di Syria. Ibnu Hajar berkata, yang nampak bagiku bahawa api tersebut ialah yang muncul di penjuru kota Madinah, sebagaimana yang dipahami oleh Al-Qurtubi dan lain-lain. Api ini bukanlah api yang akan keluar pada akhir zaman, yang akan menghimpunkan ataupun mengumpulkan manusia ke tempat berkumpulnya mereka, sebagaimana akan dibicarakan dalam perbahasan tanda-tanda besar kiamat. Dan ada setengah ulama meletakkan keluarnya api di Hijaz ni termasuk di dalam tanda-tanda besar hampir berlaku kiamat. Tapi dalam kitab kita ni, Yusuf Wabil meletakkan keluarnya api di bawah tajuk tanda-tanda kecil hampirnya kiamat. Dia buat penerangan di bawah tu, dan dia kata akan keluar juga api di Hijaz pada akhir zaman, di bawah tajuk tanda-tanda besar hampirnya kiamat. Api ni daripada mana? Mungkin api ni daripada negara Arab ni kaya dengan minyak. Mungkin daripada petrol, mungkin daripada minyak api itu membakar. Yang ke-10, tanda-tanda kecil hampirnya kiamat yang ke-10. Dalam kitab ni Yusuf Wabil lebih kurang 52 tanda-tanda kecil kiamat. Kita baru siri yang ke-5, kita baru sampai tajuk yang ke-10. Sebab kita membicarakan berkenaan dengan fitnah, tajuk yang sangat panjang, sebab berkait selepas kematian Sayyidina Osman, perang Jamal, perang Siffin, Al-Quran makhluk itu
Tajuk itu saja dah 2 siri dah. Yang ke-10, perang dengan bangsa Tuk. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Tuk, iaitu suatu kaum yang mukanya seperti taming, seperti perisai, muka lebar. Mereka mengenakan pakaian daripada bulu dan mengenakan kasut bulu. Kasut berbulu. Mungkin orang Tuk ni daripada Mongol, daripada Tatar ataupun daripada sempadan Rusia. Kawasan sejuk. Diriwayatkan daripada Amir bin Talab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat ialah kamu akan memerangi kaum yang mukanya lebar seperti perisai. Kaum muslimin pernah memerangi bangsa Tuk pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, iaitu pada zaman permulaan pemerintahan Bani Umayyah. Yang memerintah pada waktu itu ialah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika datang kepadanya surat daripada pengawalnya, dia memberitahu Muawiyah bahawa dia telah berhadapan dengan bangsa Tuk dan ramai orang yang terbunuh daripada kalangan mereka, serta banyak pula rampasan yang diperolehi. Muawiyah dapat surat daripada pengawal dia lah. Dapat surat daripada pengawal dia mengatakan kaum dia ni telah berperang dengan bangsa Tuk dan kalah. Kaum dia kalah. Dan banyaknya dapat harta rampasan perang. Lalu Muawiyah marah dan menyuruh membalas surat petugas pengawal tersebut dengan isinya, saya telah mengerti apa yang engkau katakan, apa yang telah engkau bunuh dan rampasan yang telah engkau perolehi. Maka saya tidak mahu tahu apa yang telah engkau persiapkan, dan saya tidak mahu tahu engkau memerangi mereka sehingga datang perintahku kepadamu. Saya Muawiyah bin Khajij bertanya, orang yang meriwayatkan cerita ni lah, mengapa wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bangsa Tuk akan dapat mengalahkan bangsa Arab hingga mengejarnya di Syid dan Kaisum, di negeri di Palestin. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya, dia berkata, kami pernah duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya panjang sikitlah. Sesungguhnya umat aku akan dihalau oleh satu kaum yang bermuka lebar. Satu kaum yang bermuka lebar, bangsa Tuk tadilah. Hal ini terjadi 3 kali sehingga mereka dapat mengejarnya di Jazirah Arab, di semenanjung Arab. Pada kali yang pertama, selamatlah orang yang lari daripada mereka. Kali pertama boleh selamat, boleh lari. Pada kali yang kedua, sebahagian daripada mereka dibunuh. Dan pada kali yang ketiga, mereka cabut orang-orang yang tertinggal. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Baginda menjawab, mereka adalah bangsa Tuk. 3 kali serang. Kali pertama dah bawa lagi. Kali kedua dah bunuh separuh je. Kali ketiga habis bunuh belaka. Tanda-tanda kiamat yang ke-11. Tanda kecil kiamat yang ke-11. Tapi bangsa Tuk ni telah ramai dah masuk Islam hari ni. Sehingga kan ada bangsa Tuk, tentera Tatar pun yang kita baca sebelum ni, selepas berkalah peperangan Ain Jalut, dia memeluk Islam. Ramai tentera Tatar memeluk Islam. Ini berkat para ulama. Tak, bukan dia bukan dia memerangi saja, bukan dia berperang saja.
sambil berperang dia mendoakan hidayah untuk tentera-tentera Tatar ni. Tak buat nak lawan tak boleh lah. Nak lawan tak agak dah tentera Tatar ni. Tubuh besar, lepas tu kemahiran berperang dia hebat. Tak. Jadi tugas para ulama masa tu dan orang alim mendoakan supaya tentera Tatar ataupun Mongol ni mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesebelah, berperang dengan orang ajam. Orang ajam ni orang asing lah. Pada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, banyak tentera-tentera Islam pergi berperang di luar daripada kawasan Madinah. Sehingga jatuhnya kerajaan Rom, kerajaan Parsi berperang dengan orang-orang luar. Islam boleh menakluk Andalusia di Sepanyol. 700 tahun memerintah Sepanyol. Sehingga kan ke Balkan, Bosnia Herzegovina, itu ada Khalifah Uthmaniyah berjaya menawan sehingga ke negara-negara Eropah. Islam telah masuk sampai ke Azerbaijan, Uzbekistan. Islam sampai ke situ. Ilmu dihilangkan, tanda kiamat. Yang ke-12, lenyaplah amanah. Amanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Qala, Abu Hurairah bertanya Nabi, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana mensia-siakan amanah itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, qala, "Iza usnidal amaru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila suatu urusan diserah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nabi SAW menjelaskan bagaimana amanah itu dihilangkan daripada hati manusia hingga tinggal bekas-bekas saja. Huzaifah meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW menyampaikan dua buah hadis. Yang satu telah saya ketahui dan yang satu masih saya tunggu. Baginda bersabda kepada kami bahawa amanah itu diturunkan di lubuk hati manusia, lalu mereka mengetahuinya daripada Al-Quran, kemudian mereka mengetahui daripada sunnah. Amanah ni semua kita tahulah. Orang yang diberi amanah bukannya dari segi kepimpinan bernegara saja, dari segi diri kita sendiri pun perlu beramanah, perlu amanah. Apabila orang yang memegang urusan orang ramai mensia-siakan amanah, maka orang lain akan mengikut saja segala kebijaksanaannya. Dengan demikian mereka akan sama saja dengannya dalam mengabaikan amanah. Bila pemimpin pun pecah amanah, jadi pengikut-pengikut dia pun samalah perangai, sama, tiru perangai pemimpin. Bila diberi kuasa, pemerintahan tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Bila ada kuasa, bila tak ada kuasa sedap cakap, tapi bila ada kuasa tak cara dah, tak layan dah. Sayang kekuasa. Yang ke-13, ilmu dihilangkan. Di antara tanda akan datangnya kiamat lagi ialah akan dihapuskan ilmu dan bermaharajalela kejahilan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, min asratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbut al-jahl. Di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat ialah dihilangkan ilmu dan tetapnya kejahilan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan lagi hadis daripada Syaqid, katanya, aku pernah bersama-sama dengan Abdullah bin Abu Musa
Abdullah dan Abu Musa. Mereka berkata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada hari-hari diturunkannya kejahilan dan dihilangkan ilmu. Ilmu dihilangkan ni bukan makna kita buka Quran, buka kitab, tengok mana kosong belaka ni, habis dah. Tak. Cara dihilangkan ilmu, cara Allah Ta'ala mengangkat ilmu ialah dengan dimatikan para ulama. Ilmu duduk di dada-dada para ulama. Ada ulama yang mengarang kitab. Tak. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama perlu kepada pengajian, perlu kepada talaki, perlu kepada penerangan. Jadi bukannya semua yang ada dalam kitab yang ulama tulis tu duduk dalam dada dia. Tak, hak duduk dalam dada dia lagi banyak daripada yang dia tulis dalam kitab. Dari segi penerangan dia macam mana yang dipahami oleh penulis. Ilmu agama. Tak, ini ilmu agama alhamdulillah banyak masjid-masjid, surau-surau, ustaz-ustaz buat live, buat tu, buat ni. Banyaklah kita nak dapatkan sumber-sumber, nak belajar, type je kat YouTube, nak tengok, nak tahu jawapan apa semua. Lagi mudah hari ni tanya Ustaz Google je. Ustaz Google pun khabar semua. Ada belaka dalam Google, khabar tu, khabar ni. Tapi yang moleknya kita baca sendiri, bila tak faham mula kita reka. Ya, kita perlu belajar perlu, kita perlukan penerangan. Kita memerlukan penerangan. Kita jangan main faham diri je. Tak. Nanti ada sesak barat dia. Ilmu ni dia ada disiplin ilmu. Yang ke-14, tanda-tanda kecil kiamat, ramainya pegawai serta pembantu penguasa yang zalim. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan muncul orang-orang lelaki daripada kalangan umat ini. Atau baginda bersabda, akan muncul orang lelaki daripada kalangan umat ini pada akhir zaman, mereka membawa cemeti seperti ekor lembu pada waktu pagi dan petang. Hanya mereka selalu dalam kemurkaan dan kebencian kepada Allah. Maknanya bukan maknanya kalau kita faham zahir hadis ni, lepas tu kita kena belajar. Nabi sebut sini ka'annaha aznabul baqarah, seperti ekor bawa cemeti seekor ekor lembu. Bukan bawa ekor lembu, bukan bawa tangan pula, bawa rotan tangan katak orang ni dak. Ada pengampu pemerintah penguasa yang zalim ni pada zaman yang kita baca pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, yang kita telah baca pada siri yang lepas. Khalifah Mu'tasim dia menganut mazhab Mu'tazilah. Jadi orang yang ada ikut perangai, ada ikut anutan pemerintah, jadi dia akan dipukul. Ulama-ulama yang menyatakan kebenaran dipukul, dipenjara dan dibunuh. Inilah contoh kezaliman. Pengampu. Mereka ni hidup di dalam kebencian dan kemurkaan Allah pada waktu pagi dan petang. Nabi sebut dalam hadis kan, dua golongan yang tidak dapat mencium bau syurga. Yang pertama, orang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Yang kedua ialah penguasa ataupun pemimpin yang zalim, yang membawa dalam hadis ni Nabi sebut
penguasa ataupun pemimpin yang di tangannya ada cemeti seperti ekor lembu. Maknanya pemimpin yang zalim, kerja dia nak aniaya ke rakyat, kerja dia nak igat rakyat, kerja dia rakyat yang tidak patuh pada dia, rakyat yang menentang dia, rakyat yang tidak sependapat dengan dia, nak penjara, nak bunuh. Itu kerja dia. Dan satu lagi ialah perempuan yang berpakaian tapi telanjang, pakai baju tapi ketak situ, jarang sini, tak cukup kain. Pakai baju tutup aurat lah ke dah, tapi ketak gelemak pula baju. Dalam hadis lain Nabi sebut perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan rambutnya seperti bonggol unta. Dah pakai tudung lilit, lepas tu buat bonggol pula, bonggol unta lah atas ni, atas kepala. Dah ada belaka, kita boleh tengok lah hari ni macam-macam ada. Yang Nabi sebut semuanya berlaku. Bukan Nabi bercakap dengan hawa nafsu, tapi Nabi sebut adalah melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, tanda-tanda kecil kiamat, perzinaan bermaharajalela. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ialah bermaharajalelanya perzinaan. Lebih besar lagi daripada itu ialah menghalalkan zina. Diwayatkan dari dalam kitab sahih daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh-sungguh akan ada daripada kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinaan dan serta. Zina dianggap biasa. Orang lelaki kahwin ramai, jagalah. Pasang skandal tak apa ke zaman ni. Kahwin ramai, orang lelaki kahwin ramai. Ustaz-ustaz kahwin 2 orang, kahwin 3 orang, jagalah. Ustaz galak kata, ustaz nafsu kuat, ustaz tu, ustaz ni macam-macam. Tapi pasang skandal 2, 3, 4 orang, itu normal, tak ada masalah. Hari ni kan gitulah. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis, fitnah yang sangat berat. Zina berleluasa. Kita pernah tengok dulu, dengar hadis tak? Berlaku persetubuhan di tangga-tangga masjid ataupun di tempat-tempat awam. Berlaku sungguh. Berlaku macam mana? Dah kalau pegang telefon, telefon seseorang duduk atas surau, atas masjid, buka video lucah, tak? Duduk rumah, buka video lucah, tengok zina berlaku, terang-terangan boleh tengok. Hari ni menghalalkan zina dosa besar. Kalau tak bertaubat, keluar daripada Islam, sebab benda yang Allah Ta'ala haramkan. Menhalalkan zina dan sutera, orang lelaki pakai sutera, buat baju batik, tak? Rasa mewah, pakai sutera, guna pinggang-pinggang daripada perak, daripada emas, sudu-sudu daripada emas, gapu daripada emas. Itu semua yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tanda-tanda hampir berlaku kiamat. Kita ni baca saja je, baca dah tanda-tanda kiamat ni, benda hak berlaku dah kat kita ni. Sebab kita ni duduk di akhir zaman. Permulaan akhir zaman ialah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu akhir zaman dah. Yang ke-16, riba bermaharajalela. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah munculnya riba. Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baina yadayhi sa'ah yazharur riba. Menjelang datangnya hari kiamat akan bermaharajalelanya riba.
Dalam kitab sahih diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya akan datang pada manusia suatu zaman yang pada waktu itu orang tidak mempedulikan lagi harta yang diperolehinya, apakah daripada jalan yang halal dan jalan yang haram. Berlaku dah tepat. Benda-benda yang Nabi sebut ni sudah berlaku dah zaman kita ni. Yang ke-17, bermaharaja lelanya bunyi-bunyian, yakni muzik, serta dianggap halal. Memang di sana ada beberapa pandangan daripada kalangan ulama. Bukannya muzik ini haram belaka. Islam ni bukan agama yang menyekat kebebasan ataupun menyekat hiburan. Tapi Islam ni dibuat garis panduan, dibuat garisan. Jangan lebih daripada garisan. Bila lebih daripada garisan dipanggil melampau, dan orang yang melampaui batas. Muzik pada zaman sahabat dulu ada orang bermain muzik, bersyair, cara hiburan masing-masing. Pada zaman kita ni macam-macam ada, nasyid ada. Nasyid apa lagu-lagu yang menyuruh kepada ketuhanan dibolehkan, tak ada masalah. Lagu-lagu yang tidak memuja seseorang, ni lagu ni kek-kek bab cinta, kek-kek bab puang, kek-kek bab tu. Lirik-lirik yang memberi manfaat, tak ada masalah. Yang mengaruk-mengaruk je, yang tak boleh. Yang ke-18, minuman keras bermaharaja lela dianggap halal. Minuman keras telah bermaharaja lela di kalangan kita, di masa kita ni lah. Dan lebih parah lagi ialah dianggap halal, arak halal. Hal ini juga termasuk di antara tanda dekatnya hampirnya kiamat. Imam Muslim meriwayatkan min asratis sa'ah wa zakara minha wa yushrabul khamar. Di antara tanda-tanda telah dekat hari kiamat ialah Nabi SAW menyebut antara lain akan diminumnya arak. Arak dulu dah, pada awal-awal merdeka dulu, masa lepas pada penjajah masuk negara kita dulu, iklan arak dalam TV barang je. Kalau kita nak tengok iklan arak, kita tarik je di YouTube. Iklan arak di tanah Melayu, iklan arak dalam TV, iklan arak. Tengok. Minum kasbet hari raya, bahan kasbet. Tapi atas mujahadah ataupun teguran daripada alim ulama kita, iklan tu telah dihapuskan. Hari ni ada kesedaran lah. Kita tengok dulu teruk sungguh. Tengok. Riba pun apa? Dulu panggil apa? Bunga. Lepas tu faed riba, bunga enggak halal, arak macam biasa, macam minum air gas, macam iklan air Coca-Cola, air Pepsi. Tak? Dia buat minum apa? Minum arak, kedarah arak air raya. Jangan lupa. Iklan dia tak? Tengok. Jangan lupa. Beli kasbet untuk menyambut hari perayaan Aidilfitri pada tahun ini. Tengok teruk je dah. Kita akan sambung tanda-tanda kiamat yang ke-19, perindahkan masjid dan bermegah-megah dengan masjid. Masjid comel tapi tak ada orang. Buat masjid yang comel nak buat tanding. Ganu kat masjid kita lah. Dululah macam-macam masjid ada. Tak biar orang tak ramai sekarang nak buat bermegah. Nak buat tempat orang mari melawat ambil gambar dah. Imarahkan masjid tu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.